Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Daim Nur Hafiz bin Hamzah 268154. Merujuk Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO 2020, pandemik COVID-19 merupakan sejenis wabak yang sangat berbahaya. Virus ini menular ke seluruh dunia dalam masa yang singkat dan mengorbankan banyak nyawa. Virus ini mula dikesan di Malaysia pada tarikh 25 Januari 2020 yang dibawa oleh pelancong dari China yang tiba dari Johor dengan melalui pintu masuk Singapura. Ketika penyebaran COVID-19 itu berlaku, Malaysia antara sebuah negara di Asia Tenggara yang mencatatkan rekod aktif positif COVID-19 tertinggi sekali. Pada ketika itu, Malaysia adalah merupakan negara Asia Tenggara pertama yang telah melepasi angka 2,000 kes aktif harian COVID-19. Akibat daripada penyebaran virus yang begitu cepat, kerajaan Malaysia pada ketika itu telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bertujuan untuk membendung penularan. Hal ini telah mengakibatkan beberapa sektor ekonomi yang utama terpaksa ditutup dan dihentikan serta-merta. Dalam laporan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO telah menyatakan bahawa krisis COVID-19 ini pada suku kedua tahun 2020 telah menyebabkan 195 juta orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaan mereka. Hal ini menunjukkan bahawa ianya merupakan cabaran yang amat besar yang perlu dihadapi oleh manusia dalam menjalani kehidupan mereka seharian. Assalamualaikum, saya Muhammad Firdaus bin Jamalul Habib, nombor metrik 267185. Kesan terhadap ekonomi. COVID-19 ini dilihat memberikan kesan yang sangat parah kepada ekonomi. Banyak negara di dunia mengalami kemerosotan ekonomi. Selain ekonomi negara, ekonomi rakyat di dalam negara yang melaksanakan kawalan terhadap rakyat juga turut terjejas dengan teruk. Kesan terhadap sektor perniagaan dan perkhidmatan. Sektor perniagaan dan perkhidmatan juga terjejas daripada kesan yang berlaku akibat daripada wabak COVID-19 ini. Kebanyakan perniagaan tidak dapat dijalankan seperti biasa. Hal ini berlaku apabila kerajaan mengenakan peraturan yang sangat ketat memendung wabak ini. Kebanyakan perniagaan tidak dapat dijalankan seperti biasa. Bagi sektor perkhidmatan seperti hotel, mereka terpaksa memberhentikan pekerja mereka kerana tidak dapat menampung kos pembayaran gaji kerana pihak hotel tiada pelanggan. Pengangguran meningkat. Akibat daripada wabak COVID-19 ini, banyak pekerja telah diberhentikan. Menurut Jabatan Perangkaan Negara 2020, semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, banyak perniagaan tidak dapat dijalankan seperti biasa. Ini menyebabkan seramai lebih kurang 24 juta rakyat Malaysia akan kehilangan pekerjaan kerana wabak COVID-19 ini. Sumber ini dikeluarkan oleh Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Azrian Afendi bin Azman, nombor metrik 267452. Seperti yang sedia maklum, pandemik COVID-19 ini memberi kesan yang sangat besar kepada beberapa sektor seperti contoh perhotelan kerana pengunjung takut akan wabak pandemik ini. Macam-macam jenis tawaran yang ditawarkan oleh pihak hotel, tetapi ianya masih gagal lagi untuk meraih pengunjung untuk menginap. Begitu juga sektor penerbangan yang juga menawarkan promosi penerbangan dengan membuat tawaran sehingga 70% potongan harga agar penumpang boleh menggunakan perkhidmatan ini demi mengurangkan kerugian yang ditanggung oleh syarikat penerbangan. Isu ini juga telah mengakibatkan ramai masyarakat yang di luar sana telah kehilangan sumber pendapatan akibat diberhentikan kerja. Oleh sebab inilah mereka mengurangkan perbelanjaan mereka demi membeli barangan keperluan asas untuk hidup. Masyarakat tidak lagi mampu untuk enjoy seperti dahulu, bercuti dan sebagainya. Hal ini juga telah menyebabkan rutin harian yang biasa dilakukan oleh manusia telah terganggu. Disebabkan mereka perlu mengikuti norma baharu. Sebagai contoh, seseorang yang dijangkiti COVID-19 perlu mengasingkan diri kita supaya tidak lagi berlaku penularan wabak pandemik ini. Hal ini juga sangatlah asing. Kebiasaannya, masyarakat akan melawat orang yang sedang sakit. Mereka juga dipaksa mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebagai contoh, perlu memakai pelitup muka dan penjarakan ketika melakukan ibadah seperti solat. Majlis perkahwinan tidak lagi dibenarkan dan sebagainya. Hal ini menyebabkan masyarakat tertekan dan tidak dapat mengawal emosi dengan baik. Tindakan intervensi adalah campur tangan kedua pihak untuk membantu menyelesaikan sesuatu konflik atau krisis.
Seperti mana yang kita lihat, ketika fasa PKP, kerajaan telah melaksanakan dasar ekonomi prihatin di mana untuk mencana dan juga menjaga kebajikan rakyat dalam mendepani konflik daripada COVID-19. Antara perkara yang telah dilakukan dalam mendepani konflik ini, antara tindakan-tindakan intervensi yang telah dilakukan adalah seperti penggalakan bekerja dari rumah, di mana work from home dilaksanakan bagi mengekang dan juga memastikan keselamatan rakyat dan juga pekerja terjaga. Antara tindakan-tindakan yang boleh dilakukan semasa wabak COVID-19 antaranya adalah tindakan perancangan strategi seperti yang telah dikatakan, seperti bantuan prihatin daripada rakyat dan juga komunikasi yang berkesan di antara majikan dan juga pekerja. Majikan perlulah bijak dalam mendepani dan juga melaksanakan tanggungjawab untuk memantau dan juga prihatin terhadap kesihatan pekerja bawahannya. Selain itu, waktu bekerja di mana ditetapkan kapasiti bilangan pekerja yang dibenarkan juga adalah suatu tindakan yang efektif dalam mengekang dan juga memastikan ekonomi bahkan nyawa masyarakat terjaga, dan juga ini semua adalah kerjasama dan juga pengorbanan semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamal Khair bin Muhammad Noor. Nombor metrik 267463. Meningkatkan motivasi. Peranan pengurus adalah sangat besar dalam meningkatkan motivasi kerja. Kerana tanpa motivasi yang tinggi, pekerja akan gagal dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dengan sempurna. Menurut Nur Azida dan Hidayah 2018, motivasi sangat penting dalam organisasi kerana motivasi ini boleh meningkatkan pekerja dalam mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh organisasi itu. Tanpa motivasi, matlamat yang ditetapkan akan gagal. Pemantauan berkesan. Pemantauan adalah perkara yang sangat penting dalam melakukan pengawalan dan memastikan prestasi kerja maupun aktiviti yang telah dijadualkan dapat berjalan dengan baik seperti yang telah dirancang. Ia merupakan sebuah tindakan yang bertujuan untuk mengetahui status serta dapat mengarahkan sesuatu perkara, memberikan nasihat dan memberikan keputusan yang berkesan terhadap pekerja dalam memastikan matlamat organisasi yang telah ditetapkan akan terus terpelihara. Sebagai contoh, seorang pengurus perlulah memantau kerja yang dilakukan oleh pekerja di bawahnya, yang mana pekerjanya bekerja di rumah dan mereka mengambil kesempatan yang tidak sepatutnya. Budaya kesihatan pekerja haruslah dititik beratkan oleh pengurus kerana budaya ini merupakan pelan keselamatan dan juga kesihatan bagi pekerja untuk mengendalikan risiko yang berkaitan. Ia memupuk suasana bekerja yang lebih baik dan aman. Budaya ini merupakan amalan yang boleh dilakukan pekerja dalam mereka menjaga keselamatan dan terus terhindar daripada COVID-19 ini. Pengurus mestilah bijak merancang budaya yang perlu diterapkan dalam organisasi. Kesihatan yang dimaksudkan adalah termasuk emosi, intelektual, sosial dan sebagainya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Mahfuzah binti Muhammad, nombor metrik 266358. COVID-19 telah banyak memberi kesan kepada manusia dan sektor-sektor tertentu. Penularan wabak COVID-19 ini mengakibatkan banyak sektor-sektor, terutama sektor ekonomi, mendadak turun dan negara mendapat kerugian yang besar. Banyak di antara syarikat-syarikat yang mengambil pendekatan membuang pekerja dan mengurangkan kos pengeluaran kerana tidak mampu untuk membayar gaji dan juga tidak mampu menanggung kos yang semakin meningkat. Dari sudut pekerja yang diberhentikan pula, ada juga di antara mereka yang menanggung bebanan hutang sehingga sanggup membunuh diri. Tidak kurang juga banyak di antara organisasi perniagaan ini yang ada yang gulung tikar. Ada juga perniagaan yang masih lagi bertahan seperti industri makanan. Malah permintaan semakin tinggi. Pengurus sesuatu organisasi juga memainkan peranan yang sangat penting. Pengurus yang bijak dapat menyelesaikan masalah ini dengan cekap. Pendekatan inilah menjadi titik tolak
bagi memperbaiki ekonomi negara.